Hadirin sidang jemaah yang dirahmati, yang dikasihi Allah SWT sekalian. Hari ini khutbah di kalangan ahli jawatan kuasa masjid, 15 orang saja. Saya ingin berkongsi kepada kita semua tentang satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin khusus ditujukan kepada kita sebagai ahli jawatan kuasa masjid. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradna al-amanata 'an as-samawati wal-ard wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, yakni Allah SWT, telah mengemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan kepada bumi serta gunung ganang untuk memikul amanah tersebut. Maka mereka semua enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat manusia, kebanyakan manusia adalah suka melakukan zalim dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati, dikasihi Allah SWT sekalian, satu tawaran amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk yang sangat besar pada akal kita. Langit, bumi, gunung ganang, kalaulah nak dibandingkan secara fizikal dengan kita manusia ni, memang makhluk-makhluk tersebut jauh lebih besar. Tetapi tawaran tersebut ditolak oleh mereka, dan tawaran untuk menerima tanggungjawab al-amanah ini diterima oleh manusia. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan al-amanah itu dengan pelbagai tafsiran yang dibawakan oleh para sahabat. Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat yang menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, antara al-amanah yang dimasukkan adalah untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ditawarkan kepada langit, bumi dan bukit bukau, ditanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana nak melaksanakan amanah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu buat baik dapat pahala, buat jahat akan menerima akibat. Secara ringkasnya begitu dijawab oleh Allah SWT. Hak tu pun langit dan bumi dan bukit bukau menolak al-amanah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa sahaja yang kita buat akan diberi ganjaran pahala, dan apa sahaja yang kita tinggalkan akan diberi akibatnya, akan diberi dosa dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia sanggup memikul. Dan kita upgrade lagi level kita di kalangan ahli jawatan kuasa masjid. Tanggungjawab kita sangat besar kepada ahli qaryah khususnya, dan masyarakat secara umumnya. Dalam senarai ahli qaryah kita ada dalam 400-500 orang. Menjadi tanggungjawab kita. Kita perlu berfikir apakah yang perlu kita buat untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaiknya. Dalam khutbah yang ringkas ini, saya ingin berkongsikan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian antara perkara yang kita boleh fikirkan sama-sama sebagai ahli jawatan kuasa masjid. Yang pertama, kita
menyediakan pelapis-pelapis untuk generasi masa akan datang. Pelapis-pelapis sebagai tok imam, pelapis-pelapis sebagai tok bilal, pelapis-pelapis sebagai ahli jawatan kuasa masjid, sebagai pengurusi masjid dan sebagainya. Kerana kita melihat masa hadapan umat Islam bergantung kepada generasi akan datang. Sambung atau putusnya kerja-kerja dakwah, kerja-kerja jemaah bergantung kepada apa yang kita buat sekarang ini untuk menyediakan para pelapis. Baru ni bulan puasa kan kita ada buat majlis mengiktirafan anugerah kepada para hufaz dan bakal-bakal hafiz yang ada di kampung kita. Ramai rupanya di kalangan anak-anak kita yang kita boleh beri peluang kepada mereka untuk boleh jadi imam, boleh jadi bilal, boleh jadi ahli jawatan kuasa masjid. Dan kita berilah peluang kepada mereka sedikit sebanyak supaya mereka tidak kekok, supaya kerja buat kita sekarang ini ada generasi penyambungnya. Kita tidak ketandusan pelapis yang akan sambung generasi kita. Kan, itu ada sekarang ni janggut pun dah putih, kan, rambut pun dah putih, mata pun dah tak apa nak nampak. Jadi kita perlukan pelapis-pelapis yang akan menyambung buat kerja kita, insya-Allah. Macam mana yang Nabi Muhammad SAW buat di Mekah? Kita contoh kita tidak lain selain daripada kita ambil contoh daripada Nabi Muhammad SAW menyediakan pelapis-pelapis di kalangan anak muda. Antara golongan yang awal masuk Islam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sepupu baginda Nabi SAW, orang yang sangat muda, insan yang sangat hebat sehingga kemuncaknya menjadi khalifah Islam yang menguasai 3 suku dunia ketika itu. Diasuh oleh Nabi SAW, dipilih oleh Nabi SAW, cream of the cream, untuk menghasilkan pelapis yang bakal menyambung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, nama yang terkenal di awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Seorang anak muda umur 15 tahun dipilih oleh Nabi SAW untuk menjadikan rumah dia sebagai markas untuk tarbiyah usrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, orang yang hebat dalam Al-Quran dari sudut bacaan, dari sudut ilmu. Zaid bin Thabit, Talhah bin Ubaidillah, Thauban, Zaid bin Harithah, Anas bin Malik, sahabat yang Nabi SAW katakan dia umur panjang. Anas bin Malik ni, dia adalah sahabat yang terakhir sekali yang wafat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Menjadi generasi pelapis oleh Nabi SAW. Maka menjadi tanggungjawab kita sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amanah yang besar ini, kita boleh fikir sama-sama macam mana untuk melahirkan pelapis-pelapis di kalangan kita, di Korea kita. Jangan macam sampai kita dulu pergi ke Sarawak kan, Sarawak buat dakwah dan pilihan raya di sana. Ada setengah-setengah kampung tu habis terus, surau ke masjid pun tidak dimakmurkan. Antara sebabnya kerana generasi sekarang itu tidak berfikir masa harapan. Dia fikir dia aja. Habis hutang dia tak fikir masa harapan. Sampai surau ataupun masjid tersebut, surau lah kebanyakannya, mati terus. Tak ada imam, tak ada orang yang mengazankan, tak ada orang yang melawakan azan. Sampai kita kena mai pula untuk memakmurkan surau atau tempat ibadah tersebut kerana tidak disediakan pelapis-pelapis masa harapan. Yang pertama. Yang kedua, kita azam untuk melipat gandakan usaha dakwah. Of course lepas PKP ni kan, macam mana kita nak meramaikan lagi orang untuk hadir ke masjid ini. Dulu awal tahun tu kita pernah plan untuk buat kempen
di kalangan anak muda mai ke masjid kan, kalangan budak-budak siapa yang mai masjid bawa cok atau imam cok bagi makan restoran mana-mana ke sebagai ganjaran galakan mereka untuk hadir ke masjid. InsyaAllah lepas ni kita boleh fikir sama-sama usaha dakwah kita untuk meramaikan lagi orang yang hadir ke masjid. Masjid ini merupakan elemen yang sangat penting dalam masyarakat. Kalau tidak masakan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, perkara yang dibina oleh Nabi SAW adalah masjid. Maka ini merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, institusi yang diberi perhatian khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan menuju ke Madinah, sampai di Kubah, Nabi SAW membina masjid juga. Kita semua tahulah benda-benda ni kan, sekadar untuk peringatan kepada kita semua, insya-Allah. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati, yang dikasihi Allah SWT sekalian. Yang ketiga, kita menjadikan masjid ini sebagai pusat kebajikan. Teruskanlah usaha yang kita buat sekarang. Kita sediakan stok makanan, kita beri kepada mereka-mereka yang memerlukan kan. Kita tidak tanya, tak perlu tanyalah kalau dia main dengan kereta besar atau dengan pakaian yang hebat tapi datang untuk minta makanan dan sebagainya. Mungkin waktu itu dia sangat-sangat memerlukan, sangat-sangat susah kan. Kereta besar hutang, rumah besar hutang, tapi cash tak ada untuk berbelanja. Jadi kita sediakan perkhidmatan tersebut, memberi kebajikan kepada masyarakat, menyediakan barang-barang keperluan. Kita ada database siapa-siapa yang di kalangan ahli qaryah kita yang fakir miskin, kita bantu, berikan sekadar kemampuan kita. Jadikan masjid ini sebagai pusat kebajikan kepada masyarakat. Duit kita ada, tak cukup duit kita cari, insya-Allah orang akan menyumbang untuk perkara-perkara kebajikan, insya-Allah. Dan ini merupakan tanggungjawab kita, tanggungjawab besar kita sebagai ahli jawatan kuasa masjid. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya, akan persoalan kita. Dan apa yang kita buat ini akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah peluang ini sebagai satu peluang untuk fastabiqul khairat, untuk melaksanakan, untuk bersungguh-sungguh melaksanakan kebaikan. Bukanlah nak menjadikan jawatan kita ini satu kelebihan, ahli jawatan kuasa masjid boleh main masjid, boleh semayang dan sebagainya. Tapi jadikanlah ianya sebagai satu cabaran kepada kita, satu peluang kepada kita untuk kita melaksanakan kebaikan, untuk kita melakukan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.